湾呢，在农业发展在全世界非常有名，可以说是在农业方面是顶尖的国家。因此呢，很多国家希望能够跟我们学习我们农业发展的经验、知识和技能。那么，自从我们推动这个新南向之后呢，我们更加注重我们新南向目标国这方面的需求。Smart farming adalah salah satu kunci di dalam memastikan bahwa seluruh parameter-parameter yang dibutuhkan di dalam pertanian modern dan terkontrol itu bisa diukur, bisa diantisipasi, kemudian kita bisa melakukan treatment yang lebih efisien. Diharapkan sekali sebenarnya bahwa petani ke depan itu tidak lagi memiliki image seperti masyarakat yang kumuh, kemudian kotor, kemudian miskin, tapi kemudian sudah harus lebih modern. Adapun model-modelnya, nanti mungkin ada bahagian-bahagian yang diberikan kemandirian kepada petani. Karena apa yang kita lakukan kepada petani, kita memang mau melahirkan kemandirian untuk menghasilkan benih yang berkualitas. Ayo Pak, belajar bongkar pasang Pak. 我们技术团无论在协助农民执行任何一项计划时，我们首先都会着重在于生产技术上面的提升，无论是至田间辅导，亦或者是举办各样的教育训练。那接着呢，我们会组织农民，使得农民成为一个类似我们台湾产销班这种概念的团体，然后协助他们生产跟协助他们销售。因为在行销通路的开发，对于农民来讲是一个非常这个重要的一件事情。Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan dalam mempersiapkan penerbangan drone ini. Yang pertama itu dari sisi tanamannya, kemudian yang kedua dari sisi drone-nya, kemudian yang ketiga itu dari area sekitarnya. Untuk sekali terbang, pada dasarnya untuk drone agriculture ini bisa terbang sampai 30 menit atau lebih. Untuk drone yang ada di depan kita sekarang itu memiliki kemampuan terbang 15 menit. Dengan daya tampung tangki air itu sebanyak 10 liter. Artinya untuk sekali terbang membutuhkan waktu tidak begitu lama sebenarnya, tapi untuk area covernya itu bisa mencakup lebih luas lagi. Saya ucapkan welcome untuk teknologi pertanian, sekarang sudah masuk ke Indonesia dan seluruh petani saya rasa bisa menggunakan itu. Dan ini sebuah teknologi yang tepat guna untuk petani yang tadinya membutuhkan waktu yang sangat lama untuk kegiatan pertanian, dan ini bisa mengefisienkan waktunya.有关的费用。事实上，我们在印尼跟印尼农业合作已经17年。这个17年来呢，我们几乎在印尼各地都有农业合作的足迹在爪哇岛在巴厘岛、南苏拉维西跟北苏门答腊等等。希望可以再往前。我们在很多方面都跟印尼呢提供技术辅导跟经验传承，结合印尼广大的天然资源跟乡村的农业资源，非常好的合作的一个经验。台湾的农业技术实力一向受到印尼各界的推崇以及赞赏，因此当中央农业部想要在南苏省推动
水稻产业方面的计划的时候，就向我方代表处进行接洽以及讨论。由于南苏省是除了爪哇岛以外全国第4大的水稻产区，因此在双方讨论之后，我们就决定在南苏省进行了一个稻种生产方面的计划。南苏省是印尼相当重要的一个农业省份，在各式的作物上，它的产量都相当的高。但是在这个省，它的一个相当大的问题在于说，它的种源方面取得不是很容易以我们南苏计划来讲，南苏省的水稻农民可以取得这个公家机关生产的稻种大概只有1%，其他都是靠着这个当地政府跟稻种公司合作所生产的水稻种子。Kami menyadari sebenarnya bahwa walaupun di Sulsel produksinya tinggi, tapi juga masalahnya sebenarnya masih sangat banyak. Masih bisa kita meningkatkan produksi itu dengan beberapa solusi terhadap persoalan utama yang dihadapi. Nah, disitulah kemudian ICDF ketika diskusi, persiapannya kan cukup panjang nih. Sebelum proyek dimulai, ada survei-survei awal, kemudian disadari penuh bahwa waktu itu masalah benih ini yang harus kita atasi lebih awal. Yang lain kemudian tentu akan menyusul ya secara gradual, tapi masalah benih pada saat itu yang menjadi kunci untuk kemudian memperbaiki produktivitas.就是与哈大跟农民合作，以生产更多高品质及鉴定后的优良稻种来供给一般水稻农民生产，以其获得更高的产量。Pada saat itu sebenarnya sudah bisa dihitung bahwa kebutuhan benih berkualitas yang terpenuhi di Sulawesi Selatan itu hanya kurang lebih 20-25%. Jadi gapnya itu masih sangat luas, masih sangat jauh ya. Nah, sehingga kemudian ini jelas ada tantangan untuk diperbaiki. Nah, disinilah kemudian ICDF dan Unhas mendesain berbagai kegiatan bagaimana kemudian kita penetrasi memperkuat masyarakat ya. Di Unhas ini kita punya ahli di dalam perbenihan, perpadian. Akan tetapi kapasitas kita untuk menjangkau petani secara luas itu sangat terbatas, terutama dari aspek ketersediaan anggaran untuk mobilisasi petani dan lain sebagainya. Nah, sehingga pada saat itu pimpinan sebelumnya, sebelum saya jadi dekan, itu mencari peluang kerjasama untuk bisa meningkatkan kapasitas kita untuk membantu petani. Sampailah pada informasi bahwa sesungguhnya TETO ataupun ICDF itu memiliki resources yang dapat kita akses untuk meningkatkan kapasitas kita di dalam peningkatan kualitas benih, di dalam membina petani dan lain sebagainya. Sehingga dekan sebelumnya yang melakukan inisiasi untuk kerjasama ini. 由于目前国际上就是在从事农业的人口，他们整个人口架构的老化以及减少，所以变成说，其实人的劳力不足是在国际上对于农业来说一个非常重要问题。Ini drone ini bisa juga untuk pemupukan. Kegunaannya ada 2, fertilizer untuk pemupukan sama untuk penyemprotan cairan pengendali hama penyakit. 那以无人机来讲的话，像是我们平常可以使用它去配合摄影设备来监控整个稻田的生长过程以外，那它本身无人机其实也可以就是结合像是喷洒设施，那我们可以就是喷洒一些液体肥料或者是农药部分，那这样的话就可以有效就是降低整个人力的需求，因为它可以减少很多的时间，那可以就是减少人力需求之后，那我们就可以用这个很好的辅助整个农业的生产。 Jadi memang image kita selama ini mengatakan bahwa bertani itu kotor. Ini yang sudah harus diubah. Nah, dengan mungkin kemarin di daerah gua sudah diperlihatkan bagaimana drone itu kita gunakan untuk melakukan pengamatan hama keadaan tanaman. Jadi kita tidak perlu lagi keliling sawah untuk bisa melihat seperti apa di dalam. Jadi dengan drone ini bisa kita lakukan dan ini adalah mainan anak-anak milenial.
Jadi saya kira apa yang dilakukan di dalam program ini akan sangat mendukung untuk itu. Kalau ini yang baru-baru ini adalah pengaruh iklim, musim tidak menentu. Jadi kapan itu kita sudah menyemprot, datang lagi hujan, kita tidak bisa atasi itu. Sehingga ini ada baru-baru ini mengalami penurunan produksi. Sangat terpengaruh itu, karena dia tidak bisa produksi itu kapan datang hujan, kapan datang panas. Sementara menyemprot, naik di pematang, hujan. Tidak berfungsi itu, pestisida itu tidak berfungsi. 我们计划协助农民，就是在田区架设地区型的小型气象站。那基本上呢，因为气象站它本身是用太阳能，所以我们不用担心它整个能量的消耗。我们都是用太阳能，然后里面搭配充电电池。那气象站的主要目的是协助农民，就是可以比较详细、快速的了解他们整个地区的气象变化。那像目前这一台的话，它本身上面的部分是我们侦测器的部分，它本身可以侦测像是雨量、风速，或者是一定时间之内的强降雨量或者是弱降雨量。那我们也可以看到说，其实它机器本身呢，因为现在都是用云端科技，除了资料可以直接上传云端之外，它机器里面我们其实也可以直接就是使用像是我们的手机或者是笔记型电脑，那直接连线把它的资料下载下来。 以我们目前设置的气象站而言的话，目前本计划在整个南苏拉威西省总共9个地区，我们有设置3组不同的气象站。那以气象站来说，它本身整个数据的收集到分析，一直到最后就是整个预测系统的建立，大概要4个步骤。 所以我觉得，现在这些智慧型的设施可以给农民很大的帮助。最主要就是一些及时性的资讯，不像以前可能还要经过一些时间的等待，那可能就会错失我们种植的最佳时机。 Kalau saya melihat mereka ini sangat profesional, bahwa dari awal kami sudah programkan ini dan itu yang harus kita lakukan. Tapi mereka, kalau saya melihat mereka cukup fleksibel untuk melihat apa sesungguhnya yang dibutuhkan di lapangan dan itu yang kemudian mereka bantu kita di dalam implementasinya. Awalnya saya agak ragu-ragu, tapi setelah terjun ke lapangan itu ternyata itu bagus sekali. Petani sangat jempol itu kanunya, menerimanya. Bukan cukup baik, sangat baik, memuaskan, sangat baik. Di sini pertama tanam pertama bulan 11, kedua panen bulan 3 bulan 4. Terus itu lanjut lagi tanam 2 kali. Kayak di sini ini sudah tanam 2 kali. Dengan paritas yang bantuan dari dari Unhas dengan COI itu paritas paritas genja itu umurnya sampai 75 hari sampai 85 hari sudah bisa panen. 水分侦测器，在水稻就是侦测水分的部分是非常重要的，因为水分会影响到它整个保存的期限跟保存的时间。 一般来说，我们都会希望它在晒谷，就是日晒结束之后，可以保持水分大概在10到12%左右。那也可以就是让它们在谷仓里面可以放比较久。所以如果高于这个数字或者低于这个数字，都会对它整个未来，如果我们重新栽种，它们生长的整个条件会比较不好。 所以水分侦测器，我们可以很清楚明白的让农民就是知道现在的水分是保持在多少趴，那他们应该晒更久点，或者是现在就已经结束，可以就是收起来，放到仓库里面。 Jadi
Kita selalu mengatakan bahwa petani itu belajar dari matanya. Jadi dengan melibatkan secara langsung mereka lihat, oh ternyata kalau saya menerapkan sesuai dengan SOP yang diberikan, ternyata hasil saya lebih baik. Saya bisa menghindari serangan hama, saya bisa menghindari gagal panen dan lain sebagainya. Nah sehingga dengan melibatkan langsung mereka akan jauh lebih mempercayai kita daripada kita hanya berusaha menggurui mereka. Itu yang selalu kita hindari. Kita di sini bukan membagi ilmu, tapi kita di sini berbagi pengalaman. Taiwan of Taiwan ICDF is also receiving. 我觉得第一点比较重要的是，我们直接针对农民的一些教育去培训。像我们计划本身有设计蛮多就业讲习课程的部分。那经由这些讲习课程，我们可以就是让农民更直接性的了解目前国际上农业的发展趋势，让他们有更好、更先进的观念去面对现在的问题。 那接下来的话，可能是像一些农业政策上的补助，政府它如果本身可以对农业政策有一些相关的补助的话，那就很好的可以去激励农民他们本身对于农业生产的主动性。 Itulah sebabnya kenapa di dalam program ini setiap tahun itu ada workshop, ada penyuluhan-penyuluhan, ada pelatihan-pelatihan yang dilakukan secara terpusat, mengundang semua petani yang terlibat. Tujuannya itu adalah untuk meningkatkan pemahaman mereka, meningkatkan ilmu mereka sehingga mereka lebih siap untuk menerima teknologi yang yang diintroduksi di dalam program ini. Kami yakin bahwa support dari Taiwan suatu saat akan terhenti. Akan tetapi kapasiti yang sudah dibangun selama 6 tahun kerjasama dengan mereka itu yang akan tinggal terus dan itu yang kita akan pupuk terus untuk bisa semakin kita kembangkan dengan petani. Selama kita butuhkan itu akan tetap kita aplikasikan dan kebutuhan untuk beras nasional tidak akan pernah hilang selama masih ada orang kita butuh beras. Alhamdulillah kami sebagai penerima manfaat selama ini merasakan hal yang cukup signifikan, terutama kami di Kota Parepare. Bukti yang nyata itu sudah dapat menghasilkan produktivitas rata-rata 8 ton per hektar. Ini sesuatu merupakan hal yang luar biasa bagi kami di Kota Parepare. Kami mewakili pemerintah Kota Parepare dan petani yang ada di Kota Parepare sangat mensupport kegiatan ini dan mengapresiasi kegiatan kerjasama ini sebagai upaya dalam pengendalian ketahanan pangan di Kota Parepare. Sekali ada Pak Prof. Ini mengandung N ketika awan-awan di Kabupaten Baru semenjak kerjasama di 2022 ke 2023 dilanjutkan MT1 dengan MT2 masing-masing 15 hektar. Alhamdulillah hasilnya sangat signifikan, terutama dalam menghasilkan benih karena IRI International Rice Research Introduction mengatakan apabila petani menggunakan benih unggul maka 35% keberhasilannya.
Ternyata hasil kerjasama yang dilakukan UNAS dengan Taiwan memberikan sebuah proses, learning of process, yang dimana petani belajar untuk melahirkan kemandirian, terutama dalam mengakses benih yang berkualitas. Ketika pertanian diwujudkan dan sukses, maka kesejahteraan dapat diwujudkan. Dan ternyata kerjasama ini mendorong untuk melahirkan sebuah keberhasilan.那根据这样的结果，其实我觉得已经蛮满意的。当然，未来还有更多更加的改善空间。不过，以目前的计划规模来说，我们已经可以达到整个南苏省生产产量的1/3。我觉得这已经是一个非常好的成果。的确是我们台湾的骄傲。我相信呢，印尼的朋友呢，也觉得非常的庆幸跟我们进行农业合作。那么未来呢，我们希望能够把目前的合作模式，看哪些地方还有改善的余地加以改善。那么有哪些地方还没有触及的，我们这个推广到那些地方，能够进一步提升印尼农民的生活水准，提升印尼的农业的质跟量，配合印尼政府达到粮食安全的政策。Terima kasih yang sangat tinggi, yang sebesar-besarnya bukan hanya mewakili Fakultas Pertanian, tapi juga mewakili puluhan penangkar benih yang telah dibina, telah dibimbing selama ini, dan mungkin ratusan ataupun ribuan petani yang telah menikmati benih yang dihasilkan dari kerjasama antara TETO dengan Fakultas Pertanian. Ini adalah rahmat yang datang ke kita. Kami telah menyambut dengan baik, so far hasilnya sangat baik dan sudah dinikmati oleh masyarakat Sulawesi Selatan. Saya harus apresiasi, ini adalah suatu contoh saya kira kolaborasi internasional yang enak ya, karena equal partners itu sangat kelihatan. Yang lain tentu terima kasih kepada pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Pertanian yang sebenarnya juga ikut membantu kita di dalam berbagai hal, baik dalam kebijakan-kebijakan makro maupun memfasilitasi proses ini secara baik.